Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid dini ya akramal akramin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waftah 'alaina futuhal 'arifin wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudari muslimin muslimat, para ibu, para bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, seperti biasa setiap hari Rabu, saya mari buat muzakarah dengan para ibu dan bapa muslimin muslimat. Maka kita akan sambung baca kitab kita. Maka selepas daripada kita buti seminggu lebih kurang, maka hari ini hari pertama bagi saya selepas daripada kita mula daripada hari Sabtu baru ni. Maka siapa di ma'lam, maka kata pengarah kita, ambil tahu olehmu wahai saudaraku yang dikasihi, annahu la yuqbalu min 'abdin ma 'amila illa ma kana khalisan lillahi ta'ala. Jadi kita dah masuk, pengarah kita yang nasihat kepada kita, ia kata sebelum daripada kita nak beramal, nak taat kepada Allah, nak taat kepada Allah ni ialah buat hak Tuhan suruh lah. Nah, kita nak sembahyang, kita nak puasa, kita nak keluar zakat, kita nak sedekah, kita nak pergi buat haji atau umrah. Nah, kita nak tolong orang tu, nak tolong orang ni, kita nak bantu, nak sangga anak yatim, kita nak buat benda-benda lain lagi daripada benda-benda hak baik hak Tuhan suruh kita buat, sama ada dengan bentuk orang panggil fardu dan wajib ataupun dengan bentuk sunat. Maka ia kata sebelum daripada kamu nak beramal, maka hendaklah kamu betul dulu dah niat kamu. Niat kamu panggil pawi kamu tu niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ia kata, ambil tahu wahai saudaraku bahawa tidak diterima, tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala bagi mana-mana dia tak akan dapat pahala di atas dia panggil kebajikan yang dia buat. Dia tak akan dapat pahala daripada taat yang dia buat. Malaikat apabila niat dia tu betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Jika niat tak betul ni banyaklah. Tu dia. Awal-awal benda yang menolak kita pergi buat satu benda tu gapo? Benda tu apa dia? Jikalau benda yang tolak kita pergi buat benda ni, maka ada macam-macam dah. Kena orang panggil pun benda yang tolak dia buat benda ni kerana dia nak kepada muka, nak orang puji dia. Kena orang dia pergi buat benda ni yang berat tu, susah payah tu. Tapi dia rela dan usaha buat juga. Tujuan apa tu? Niat nak orang kata dia berani. Niat nak orang panggil nak tujuannya nak orang kata dia ni, orang panggil apa ni, dia ni orang bodoh, dia ni orang baik, dia ni orang boleh tupai, macam-macam. Dan daripada benda yang menolakkan kita apabila kita nak buat mana-mana amalan ni, tujuannya nak kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, benda yang menolakkan kita yang dinamakan niat tu,
Dah bagi kita nak buat mana-mana benda, satu-satu benda tu banyak. Dah jadi dia panggil apa boleh jadi banyaklah tujuannya. Tapi semua tujuan tu yang ada puluh-puluh atau beratus tujuan di atas amalan yang kita buat. Nah, maka satu saja hak Tuhan terima. Nah, satu saja hak Tuhan terima dan hak Tuhan tu redha. Itu dia, iaitu apabila amalan tu yang dia buat tu niat dia tu dia betul kena dengan kehendak Tuhan, iaitu dia buat tu semata-mata nak kepada redaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Hak tu satu ya yang Tuhan balas baik, hak Tuhan beri ganjaran yang sangat besar dan banyak. Jikalau tujuan yang lain walaupun berbilang maka tak dapat. Tak dapat. Itu dia. Maka di sini pengarang kita dia wari satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata Nabi hadis ni hadis qudsi. Nabi kata Tuhan kata mana? Fa inni la aqbalu illa ma kana khalisa. Maka sesungguhnya aku ni tak terima daripada amalan hamba-hambaku malaikat apabila niat dia, tujuan dia buat tu ikhlas kerana aku. Maka hadis ni hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka sangat-sangat nyatalah kata Tuhan ni tak terima daripada amalan mana-mana hamba malaikat apabila hamba tu niat nak kepada redaan Allah. Dan ikhlas kerana dia satu sahaja. Tidak ada tujuan lain yang mari bercampurnya. Maka benda ni para ibu bapa semua kita kena amat-amatilah. Kita kena ambil beratlah. Kita kena hamsamkan sungguh-sungguhlah. Kerana apa? Bimbang-bimbang takut sia-sia amalan yang kita buat. Kita buat dah letih, penat, habis duit, susah, berjaga, jadi bukan mudah dak kita nak buat tu. Tapi lepas daripada kita buat tiba-tiba kita tak dapat apa-apa. Hal ni lah sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Itu dia. Kemudian pengarang kita dia buat datang pula satu hadis yang lain yang mentaktikkan, yang menguatkan supaya kita khabar bersama bahawa satu Tuhan ni tak terima mana-mana amalan malaikat amalan tu sungguh-sungguh benar-benar kerana dia saja. Jadi bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Maka hadis ni riwayat Imam Ahmad wan Nasa'i dan lain-lain lagi. Maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan tak terima daripada amalan yang dilakukan oleh mana-mana hamba dia malaikat apabila hamba dia niat ikhlas kerana dia sahaja, tidak ada tujuan yang lain. Dan hadis yang selepasnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ini pun juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maknanya sesungguhnya Tuhan tak lihat kepada rupa kita. Tuhan tak lihat kepada rupa kita. Tuhan tak bukan tepat Tuhan buat kira ni bukan muka. Bukan kata jangok ni Tuhan beri pahala banyak. Tuhan balas baik. Sebab rupa jangok bukan. Dan Tuhan juga tak kelih kepada tubuh badan kita. Tubuh molek ni besar ni, putih ni, comel ni, maka lagi tu aku beri pahala banyak. Tidak. Tuhan tak kelih kepada rupa kita, tak lihat kepada tubuh badan kita, dan wa amwalikum, dan tak lihat kepada harta kita. Banyak harta ni, tu dia panggil maka beri pahala sebab dia milik harta banyak. Sebab dia kaya ni panggil maka Tuhan pun mudah beri pahala. Beri sebab apa? Sebab dia harta banyak. Gitukah? Tidak. Tak, Tuhan tak kelih kepada rupa kita, Tuhan tak kelih kepada tubuh badan kita, Tuhan tak lihat kepada panggil apa ni harta kita. Patu walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Tuhan lihat kepada hati kita.
Nah, hati kita yang dia panggil apa, yang dia panggil apa, niat tu apakah yang niat ketika dia buat saat ni. Para ibu bapa semua, muslimin muslimat, pahala yang kita buat, amalan yang kita buat ni, pahala nak sikit atau banyak, nah, dia niat. Dan niat betul, niat baik, sempurna, bulat kerana Allah, maka besar pahala. Walaupun amalan yang dia buat tu dia panggil apa, ringgit, halah, tidak ada harga di mata orang sekalipun. Jika dia buat kerana Allah, besar. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang buat banyak tapi yang nak kepada puji manusia, nah, maka walau banyak dia buat apa, misal kata dia sedekah, sedekah ni banyak, Allah dia panggil gimik duit, nah, waktu baik daripada bank ni, nah, 5 juta misal kata, nah, maka ambil dah duit tu pergi berjalan dari kampung, nah, bui yang ni bui 2,000, orang ni bui 3,000, nah, ataupun dia panggil apa, panggil semua anak yatim mari, panggil semua orang fakir miskin mari, nah, tu dia. Apa tu? Dia panggil habui 5,000 sore ke, 3,000 sore ke, maka hari tak ada gapo dah hari tu. Hari itu tu dapat penuh puji. Orang ni kasih ke dia, puji ke dia, kata dia ni orang baik, dia bagus, dia orang yang dia panggil pemurah hatinya. Nah, maka macam-macam dia puji. Tetapi jikalau dia buat benda sakning tu, duit tu habis 5 juta mana duit. Nah, tapi dia tu tujuan dia buat, dia nak orang puji dia. Dia nak kepada muka dia. Nak dia tu dia panggil tambah mulia di mata orang. Nak orang kau tambah hormat ke dia. Nak orang ni dia panggil apa, kasih sayang, dan dia panggil apa ni, puji-puji dia, dia panggil sepanjang masa. Nah, maka walau habis banyak harta benda, tapi pahala tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pahala. So kata boleh sikit, tak ada langsung. Tak ada langsung jika niat tu tak betul. Niat tu dia panggil bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan tak terima mana-mana amalan daripada mana-mana hamba, melainkan apabila hamba tu niat benar-benar kerana dia sahaja. Tu. Dan seorang jikalau sembahyang malam, dia bangun tahajud ataupun qiyamul lail, belum tidur dia semaya dah, lepas tidur lepas tu bangun semaya pula sampai ke hitam dahi-dahinya. Jadi banyak dia semaya, puluh-puluh rakaat semaya sunat atau beratus rakaat semaya sunat. Ada dia. Walau begitu pun jikalau niat dia tu bukan kerana Allah, niat dia tu nak orang tahu kata dia ni rajin semaya tahajud sampai ke hitam dahi-dahi, nah, maka nak kepada puji manusia, maka walau dia berjaga malam begitu sekalipun, maka tak dapat pahala apa-apa daripada Allah. Kerana ia tak ada buat kerana Allah. Nah, juga dia orang yang batu anak yatim, jika niat dia panggil tak bersih, tak cuci, tak kena, dia panggil maka sia-sia saja. Kalau gitu, pergi buat haji, buat umrah, lepas buat. Nah, buatlah tahun ni, tahun depan buat pula. Tahun depan buat pula. Dia maka dulu dia mau kata jadinya dia buat umrah setiap tahun. Maka comel dan bagus dan besar pahala jika niat dia betul. Tapi jika niat dia rusak, niat dia pun bukan kerana Allah, nah, itu dia bukan nak berbila-bila kali umrah yang dia buat supaya orang panggil pun dia ni orang panggil terkenal di kalangan manusia. Kalau ada kampung tempat ni yang paling banyak sekali buat umrah, acak sekali pergi kepada Mekah. Nah, itu dia, jika tujuan tu juga, nah, duit pun habis, letih pun letih, penat pun penat, lepas tu pahala tak ada. Nah, itu dia. Kalau gitu, para ibu bapa semua, nah, muslimin muslimat, ini penting. Penting sekali. Nah, supaya apa? Supaya kita tak penat beri. Supaya kita tak letih beri di atas mana-mana amalan yang kita buat bukan mudah. Payah belaka nak buat. Tiba-tiba kita buat, nah, tujuan nak kepada baik, nak kepada pahala, nak kepada gapo. Tetapi jika niat tak betul, maka sah kata dapat 10, sah kata dapat 20, dan satu pun tengah pun tak dapat. Itu dia. Sebab tu, nah, kena beringatlah. Maka comellah dia panggil apa? Pengajar kita ni yang nasihat kepada kita, dah dia panggil yang sangat-sangat berharga sekali. Maka dia kata, hendaklah kamu betul niat dulu belum kamu nak buat.
Nah, sebab apa? Sebab dia niat tak betul, buat semua tak ada buat. Baik tak buat pada buat. Ha, itu dia. Baik buat pada buat, tak buat, baik tak buat pada buat. Tapi bukan semualah. Nah, sebab ia gining pada buat apa semua. Semaya, misal kita semaya dah, semaya zuhur ni fardu ni, kita semaya. Ha, itu dia. Tapi ia tak ada ikhlas. Nah, tujuannya nak orang kelih. Nak kepada puji manusia, kata dia ni orang rajin semaya, tak tinggal semaya, mari awal-awal kepada masjid. Maka jika niat lagu tu semaya dia ni sekadar lepas tutup teh dia semaya dah, tak ada kena qada dah. Ya patut tak berdosa dah. Nah, sebab apa? Dia buat dah, tapi pahala tak ada. Tak ada pahala kerana dia panggil niat dia tak betul. Nah, ada dia. Baik. Para ibu bapa yang dikasihi sekalian, bahkan dia kata pengajar kita, bal jazaa'u man 'amila li ghairillahi ta'ala wa 'aqibatuhu wa khimatun wa khasaratun wa nadamah. Bahkan bermula balasan daripada Allah bagi orang-orang yang buat amal, tetapi bukan kerana Allah, nak kepada benda lain, hak besar-besarnya nak kepada dunia lah. Itu dia, nak kepada peringkat. Sebab dia kalau dia baik dengan orang ni, orang tolong dia, orang pilih dia, dia berlaku pilih tahun depan misal kata. Ataupun dia kalau dia ni baik bawah orang ni, orang puji dia, orang hormat ke dia, orang takut ke dia misal kata. Ada tujuan macam-macam lah tujuan yang dia buat tu. Tu. Maka sungguh-sungguhnya bermula balasan daripada Allah terhadap orang yang buat amalan baik tetapi bukan kerana Allah, bukan tujuan lain, maka balasannya dan hujung jatuhnya sangat-sangat teruk, sangat-sangat rugi dan sangat-sangat sesal. Kenapa? Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ini hadis yang panjang, saya nak baca sekali lalu gitu, patut nak ayat terjemah makna kasar-kasar insya-Allah. Qal fama amilta fiha. Jadi gini, kita baca, kita hurailah mudah faham lagi. Jadi hak pengajar kita, dia kata bahkan balasan bagi orang yang buat amalan baik tapi bukan kerana Allah ni sangat-sangat rugi dan sesat dan celaka. Maka mana dalil? Sebagai dalil ya wa'ari hadis yang dia panggil sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kata inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih. Nabi kata awal-awal manusia yang dikira hitung bercara di padang mahsyar. Jadi daripada manusia yang awal-awal Tuhan mari hitung kira bercara, dia panggil nak balas lah. Nak balas dia panggil tentang amalan yang dia buat semasa dia hidup. Maka siapa orang yang pertama? Nabi kata rajulun ustushhid. Seorang lelaki yang mati syahid. Seorang lelaki yang mati syahid. Maka dibawa datang dia kepada Allah dan berdepan dengan Allah, tidak ada orang, tidak ada yang lain. Maka Tuhan mengingatkan dia nikmat-nikmat yang dia bagi kepada orang yang mati syahid. Itu dia. Tuhan kata jikalau hurai bahasa kita agak aku bui orang panggil apa nikmat yang kui kepada kamu ni banyak. Daripada nikmat yang aku beri kepada kamu, aku imung ni jadi seorang lelaki yang bijaksana masalah perang, pandai membuat perang, hebat membuat perang. Aku panggil mengkuatkan tubuh badan kamu gagah, dan aku tanam maksudnya jiwa kamu sifat berani. Nikmat belaka ni sebab semua daripada Allah. Para ibu bapa, berani daripada Allah, tubuh badan comel kuat daripada Allah, kepandaian apa semua yang kita buat daripada Allah. Bukan daripada kita. Kalau gitu Tuhan kata ni nikmat aku yang bagi kepada kamu. Tubuh kamu comel, besar, gagah,
kamu berani, kamu apa semua bijak sana buat perang. Nikmat aku yang aku beri kamu. Maka Tuhan tanya, fama amilta fiha. Kalau gitu ni kepada kamu ni mengguna kok mana? Nah, dia panggil mengguna kok mana? Adakah mengguna ikut apa aku suruh? Nah, tu dia atau mengguna kepada jalan yang aku larang. Anda mengguna kok mana? Nah, tu sebab berani ni, nah dia kalau guna kok baik maka baik. Nah, tu dia. Dia kalau guna kok jahat, dia panggil bunuh orang, dia berkatak bertakir dengan orang berani dah tu. Nah, tu tubuh molek ni. Dia panggil dia kalau guna kok baik ragah ni tolong akak barang we kok orang, tolong orang bina tuak masjid menyaku apa semua. Nah, baik pahala besar. Tapi dia tubuh besar, dah pergi buat kok lain. Nah, tu dia maka tak baik. Juga orang panggil para kebolehan yang pandai tu buat perang. Bukan semua orang pandai perang. Kalau pandai-pandai pun ya ada hal lebih hak bijak pula. Tu dia sebab pandai manah ni, pemanah. Manah orang panggil ada orang boleh manah, orang tu boleh manah, orang ni boleh manah. Tapi tak sama. Orang ni betul ikut panah kena sama. Tu kebolehan tu bui. Kalau gitu Tuhan tanya dia, mengguna kok mana nikmat yang aku bagi kepada kamu tu. Tu. Maka dia jawab. Dia kata qataltu fika hatta ustushhidtu. Tu dia. Maka ya Allah, aku panggil apa? Aku guna nikmat yang aku bagi kepada aku ni. Apa anda dalam masalah perang, berani, tubuh molek ragah apa gitu ni, maka aku guna nikmatmu semua tu untuk apa ni? Untuk mengapa ni? Mensebarkan agama engkau, untuk meninggikan kalimah Islam, kalimah syahadah. Banyak dia perang jihad. Dia keluar pergi perang situ, keluar pergi perang sini. Nah, maka dia kata, sehingga ni aku mati syahid ya Allah. Nah, dia cerita kepada Allah. Dia jawab soalan yang Tuhan tanya dia. Jadi maka Tuhan tanya para ibu bapa, hadis ni sangat takut. Nah, tu dia. Sangat takut. Maka kena ulama yang sungguh-sungguh takut ke Tuhan, yang dia duk mengajar orang, duk ceramah, duk gapo. Nah, apabila baca hadis ni enggak kadang-kadang menangis, kadang-kadang teriak. Takut apa? Takut jadi seorang dah panggil seperti le hadis. Takut sangat. Maka orang ni yang mati syahid saat ni selepas daripada dia jawab lagu tu, nah maka Tuhan katakan kadzabta da mumbahum. Membohong. Nah, membohong. Menjawab tak betul. Nah, tu. Nikmat yang aku bagi kepada kamu, berani, bijaksana, tubuh besar. Nah, dan memperai sungguh. Nah, tu dia. Lepas so tu oleh medan jihad tu. Lepas perang dengan kapal ni perang, lepas perang. Acak menggapai mu tak faham tu. Nah, tapi yang bohongnya mung kata muat kerana kuda. Mung tak ada buat kerana aku. Bahkan nah, ada walakinnaka qatalta li ayyuqala jari. Bahkan kamu perang sungguh, kamu panggil pelawai sungguh. Tu dia. Tapi tujuannya supaya mung nak nama. Mung nak orang kata mung ni beraninya dia ni. Hebat luk hero dia ni, fight sungguh. Tu dia. Tak ada dah orang hebat seperti dia. Hak tu yang munak sangat. Nah, munak tu ya. Ai munak dia puji mung. Munak orang ni dia panggil puakak kamu. Munak orang ni akik-akik mung. Munak mung ni dia panggil dipuji-puji. Nah, dimulia oleh masyarakat. Munak ke nama. Nah, tu dia. Itu ya yang munak naknya, mu tak ada nak benda lain. Kalau gitu mu tak ada buat kerana kuda. Jadi walaupun mung mati le medan sungguh di manusia, di mata manusia, orang lain kira kata apa? Mung ni mati syahid belaka. Itu manusia sebab dia tak tahu hakikat sebenar. Dia tahu zahir saja. Niat mung dia tak tahu. Tapi aku, Tuhan kata, aku tahu semua. Nah, tak ada siapa pun boleh susuk. Nah, apa yang dia nak buat, buatlah titah le hati pun aku tahu kata titah gapo. Dia fikir gapo aku tahu belaka. Tujuan apa ya aku tahu semua. Nah tu dia. Kalau gitu mung boleh susuk kepada manusia, mung tak boleh susuk kepada aku, Tuhan kata. Kalau gitu aku tahu hakikat kamu. Nah tu dia. Faqad qil, dan orang puji sungguh kamu.
Nah puji banyak. Nah, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allahu akbar. Astaghfirullah. Kemudian Tuhan suruh para ibu bapa. Kelih nah, kelih. Dia perang sungguh puluh-puluh kali dan dia mati dalam medan perang. Di mata manusia ni dia bulat-bulat masuk syurga. Oh, dia ni buntungnya boleh syafaat lagi kepada keluarga dia, kepada isteri dia, boleh tolong ibu bapa dia, anak dia, isteri dia, waris-waris dia. Hak masuk neraka dia boleh tolong selamat daripada api neraka. Berasal-berasal orang hak duduk sekali tu, hak hidup lagi tu. Sebab apa suka baik kata dia mati syahid belaka. Tapi hakikat tak. Tuhan tahu. Nah, maka Tuhan suruh, tu dia ambil pergi capok le api neraka. Allahu akbar. Maka kelih disuruh lepas tu dihirik ke mana? Hina sekali. Sebab apa? Sebab malaikat ni begai kaki, muka duk atas tanah. Hirik gerum gi, maka dicapok dalam api neraka. Para ibu apa? Saya baik saudara semua, ibu-ibu, bapak semua kita tidak boleh susuk ke Allah. Hakikat sebenar yang kita niat. Nah, ada dia. Cidik tak mana pun dia panggil cidik dengan manusia boleh, tapi tak boleh cidik dengan Tuhan. Tipu orang lain. Nah, kecek pandai uli-uli, peling putar tak apa, tapi tak boleh tipu Tuhan. Sebab Tuhan tahu hakikat semua, jelas nyata cerah di hadapan Tuhan. Walau manusia tak tahu hakikat kita, tapi Tuhan tahu. Nah, itu dia. Maka dia niat tak betul, itu balasannya. Itu orang pertama. Lepas tu Nabi kata apa? Wa rajulun ta'allamal ilma. Allahu akbar. Dan yang kedua, hak tu hitung awal-awal ni. Nah, itu dia. Ai belum daripada orang kafir lagi ni. Daripada orang kafir lagi. Ambil orang ni mai kira mula-mula. Tu. Saat ni orang mati syahid. Nah, zahir tu nampak baik, nampak agung, tapi hakikat masuk neraka. Sebab niat dia tak betul. Yang kedua Nabi kata apa? Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Dan lelaki yang mengaji ilmu agama. Mengaji siapa? Orang jadi orang yang berilmu. Nah, alim. Nah, ada ilmu, batu wa 'allamah. Nah, mengaji dah panjang masa sampai ke dia dapat ilmu, lepas tu dia mengajar orang pula. Lepas tu waqara al-Quran dan jadi ahli Quran. Nah, pandai baca Quran, rajin baca Quran, mengajar Quran kepada orang kenal kata dia ni ahli Quran. Nah, alim agama lepas tu ahli Quran, terkenal di kalangan manusia, hebat. Maka ni nikmat daripada nikmat. Maka fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dan maka pergi depan dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka Tuhan mengingatkan nikmat yang Tuhan bagi ke dia. Nah, wahai hamba-Ku, aku beri ilmu kepada kamu. Ilmu yang ada dalam otak kamu, dada kamu tu daripada aku. Akulah yang memberinya. Kalau usaha sepanjang masa pun aku tak bagi, kamu tak dapat. Maka kamu dapat sikit sebanyak daripada aku. Akulah yang mengalimkan kamu. Akulah yang bagi nikmat ilmu kepada kamu. Lagi pula aku memudahkan kamu mengajar orang. Nah, bukan sekadar mengaji, tak boleh mengajar orang pula. Ramai orang dengarmu. Ramai orang dengarmu. Nah, kamu mengajar, kamu ceramah, kamu apa semua, ramai orang dengarmu. Itu dia. Lagi pula, dan engkau ni dia panggil pak bijak, suara sedap baca Quran. Dan rajin baca Quran. Nikmat daripada nikmat. Yang hebatlah kita katanya. Itu dia. Maka Tuhan tanya dia, fama amilta fiha. Kalau gitu, mengguna ke mana nikmat aku bagi kamu ni? Ilmu yang banyak aku bagi kamu, mengguna ke mana? Dan suara sedap, mengguna ke mana? Baca Quran. Itu dia, Tuhan tanya dia. Padahal Tuhan tahu sangat dah, tapi supaya nak jelas, nak nyata. Maka dia jawab kata mana? Qal ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Allah jawab. Kata, ya Allah, aku mengaji ilmu dan aku mengajar dan aku banyak baca Quran, mengajar Quran semua tu. Nah, kerana mung belaka ya Rabb, kerana mung ya Allah.
Dah tak ada tujuan lain. Aku main mengajar, dah bolak-bolak aku nak redha kamu ya Allah. Aku pergi ceramah nak kepada redha kamu ya Allah. Aku mengajar Quran, aku baca Quran. Jadi tu MS Maya terawih, orang jemput aku semua. Nah, semua tu aku nak kepada redaan kamu ya Allah. Jawab kepada Allah. Tu dia. Comel nak jawab pada dia. Tapi hakikat tak leh susu. Jikalau betul maka betul, jikalau bohong maka bohong. Nah, maka Tuhan kata apa? Kadzabta, bohong, engkau bohong. Allah. Astagfirullah. Nah, maka Tuhan kata bohong. Bohong ni bukan Tuhan bakit bohong dia tak mengajar, mu tak mengajar, dak. Bukan tamu tak mengajar, dak, dia mengajar sungguh. Banyak lama dia mengajar, dia ceramah sungguh, dia mengajar Quran sungguh. Ya jadi itu email sungguh, semaya terawih sungguh. Ya semaya sungguh, kena berlaku hak ya jawahan ni betul, dia tak bohong pun. Tapi hak bohong sikit je. Ialah ia tu kerana Allah. Tapi dia buat tu kat dunia dulu bukan kerana Allah. Hak tu ya hak bohong tu. Ataupun buat sungguh. Supaya hak sakning lah. Ya perai sungguh. Mati dalam medan perai sungguh. Tapi hak bohongnya kerana Allah tu ya bohong. Kerana apa? Hakikat ia nak kata tujuan dia nak orang kata dia berani, dia bijak, dia hero, tu yang nak. Ni bersumpah di sini. Nah, dia nak kata apa? Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim, ta'allamta wa qara'tal Quran liyuqala huwa qari'. Tu tujuan kamu. Mau mengaji, dah tujuan nak orang puji kamu, kata mu ni orang alim. Mau mengajar pun orang kata oh sedaknya, ilmu dia hebatnya, ilmu dia banyaknya, pandai ya berkecek, pandai ya hurai, oh suka orang. Nah, nak orang puji nak situ. Dan kamu mengajar Quran pun suka juga. Nak orang kata oh dia ni ahli Quran sungguh. Allah boleh baca 3-4 wajah. Suara Allah berpi tarik teh, comelnya, sedaknya. Berasa tak puas dengar. Tu dia. Tu tujuan. Maka waqad qil, maka orang kata sungguh orang kata lu ustaz sungguh dia ni, alim sungguh dia ni, bagus sungguh dia ni, kata sungguh. Tu dia. Kalau gitu semua tu bukan kerana Allah. Maka thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Tuhan ni dia buat kebajikan. Nah, maka pahala ni nak dapat tak dapat, di niat ikhlas atau tidak. Dia tak ikhlas maka tidak ada pahala. Dia tak ada pahala maka maksiat ada berat dosa. Berat dosa maka dicaput dalam api neraka. Sebab tu, Tuhan perintah kepada malaikat suruh hirat, pegang kaki nak ke atas, hirat dengan muka, kita bombing, sehingga dilepas, dicaput dalam api neraka. Wala'iyadzubillah. Nah, itu dia. Saya hidup kecek ni. Jika niat tak betul ke wala'iyadzubillah. Nah, tu dia. Atuk guru Quran dia duk ngajar Quran dan niat tak betul wala'iyadzubillah. Orang yang buat benda ni penceramah apa semua dan niat tak betul wala'iyadzubillah. Ini sangat-sangat bahaya, bukan benda main-main pada para ibu bapa semua. Nah, ada. Itu yang kedua. Yang pertama orang mati syahid, zahir itu comel, hakikatnya bukan begitu. Yang kedua, orang ada ilmu dan baca Quran. Zahir itu comel, hakikat bukan begitu. Ada dia. Dan wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih. Allahu akbar. Dan Nabi kata, dan orang yang Tuhan meluaskan di atasnya masalah bab harta benda, Tuhan beri sungguh. Allah duit ni, bab harta benda ni ada belaka dia. Mah pun ada, belia pun ada, duit pun ada, kebun pun ada, binatang perak, air setiap jenis dia panggil benda hak berharga ni ia milik. Tanah dia milik, duit dia milik, mah dia milik, perak dia milik, bombing banyak dia milik, binatang pun milik. Dia panggil apa? Ada laka-laka lah. Dia panggil pada dia tu banyak sungguh. Jadi sejaga mahal siti kita kata. Itu dia. So dia tu pergi berdepan dengan Allah. Sama tidak ada orang lain. Di antara dia dengan Allah ya. Maka seperti ni lah. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Maka Tuhan ayat ke dia. Dia kata, "Ning aku menjadikan kamu sekaya-kaya manusia. Semua harta aku beri kat mu belaka.
Nah, orang panggil apa ni? Umur kamu besar, tanah kamu banyak, kebun kamu banyak, binatang kamu banyak, meniaga kamu besar, hebat, laba, setiap tahun hebat banyak. Nah, itu ada belaka milik. Itu daripada aku. Para ibu bapa semua, harta kita sikit banyak dan semua daripada Allah. Semua daripada Allah. Nah, harta ni harta Tuhan di tangan kita. Kita ni sebagai wakil saja. Wakil Tuhan. Tuhan sebagi kita kena bagi. Nah, bukan milik kita pun. Ai duit kita pinjam lah. Nah, gitulah kita mudah-mudah. Maka lepas dari batu Tuhan kata aku bagi ni nikmat aku semua yang bagi kepada kamu ni. Nah, maka Tuhan tanya, "Fama amilta fiha?" Kalau gitu, mengguna ke mana? Duit yang aku kepada kamu ni, mengguna ke mana? Nah, tu Tuhan tanya dia. Qal, maka dia jawab. Masya-Allah jawab dia comel, bagus. Dia kata apa? Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Allahu akbar, jawab comel. Nah, ada dia. Dia kata, ya Allah, tidak ada jalan hak engkau suka. Itu dia. Tidak ada amalan baik yang engkau sangat-sangat suka, amalan melalui harta benda ni. Tidak ada mana-mana amalan yang baik yang boleh buat dengan harta benda ni. Nah, malaikat aku buat. Aku belanja. Nah, itu dia. Aku sedekah kepada orang fakir miskin. Aku sanggup bantu anak yatim. Nah, aku bina masjid-masjid. Orang panggil bina umur sekolah. Dan sanggup pelajar-pelajar ilmu agama. Nah, orang panggil beli alat kerja kepada orang yang tak ada kerja. Banyak guna apa? Nah, guna ke media perang semua hak Tuhan suruh guna duit tu dan pada jalan yang baik aku guna semua ya Allah. Nah, itu dia. Lepas tu dia guna sungguh hendak, sungguh. Dia belanja sungguh. Dia sanggup-sungguh anak yatim. Dia bantu sungguh orang susah. Dan dia repang tolong sungguh orang susah. Dia buat sungguh masjid. Dia puluh-puluh atau beribu buah. Nah, itu dia. Banyak dia repang gerbang sedekah daging kepada orang fakir. Dia tolong buat rumah, tolong buat jamai, tolong beli pakaian. Nah, semua dia buat belaka tu. Nah, tu buat. Itu dia. Dan semua tu dia kata apa? Karena engkau ya Allah. Itu dia. Maka Tuhan kata apa? Kadzabta bahu. Dah. Muat sungguh. Tapi membuat bukan kerana aku. Nah, itu dia. Membuat sungguh. Nah, mu tak bahau kata membuat. Tapi hak bahaunya mu niat tu. Tujuh niat tu mu bahau. Mu kata membuat semua kerana aku. Nah, itu dia. Tapi hakikat tak. Mu bukan buat kerana aku dak kali. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Tu ya. Jadi kamu ni buat sungguh. Tujuan kamu nak orang puji kata mu ni orang borah. Mu ni orang baik. Mu ni orang panggil pa masya-Allah, orang payah sehari supaya mu. Itu hak mu naknya. Kesimpulannya kamu nak kepada puji. Nah, itu dia. Itu semua ya. Nah, tak ada hal lain kali. Bukan kerana aku dak sikit pun dak. Itu dia. Kalau gitu di hari ni aku tak ada cedek, tak ada sedia pahala nak beri kamu. Sebab aku beri pahala kepada mana-mana manusia yang buatkan aku. Walau pun aku bagi pahala. Tapi kamu buat banyak ni. Kalau kira duit ke duit saya rasa itu dia belanja habis dia panggil ribu-ribu juta lah. Puluh-puluh ribu juta, kadang-kadang sampai ratus-ratus ribu juta kadang-kadang habis belanja dia ni. Sungguh bukan main ni. Tapi walau begitu sekalipun, jika niat tak betul, tujuan buat tu bukan kerana Allah, maka ini balasannya. Tuhan tak terima, tidak ada pahala. Dan di akhirat kelak masuk neraka. Itu dia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Allahu akbar. Maka disuruh, diperintah suruh hirik dia dengan kaki, muka lek bawah, dan suruh capak dalam api neraka. Wala iyad billah. Para ibu bapa, hadis ni yang panjang, itu dia makna sangat comel sekali dan sangat-sangat takut sekali. Kalau gitu, kita khabar bersamalah. Kita sedar bersamalah. Kita kena ambil berat bersamalah. Tentang mana-mana amalan yang kita nak buat tu. Kita nak sanggup anak yatim baik, kita nak tolong fakir miskin baik,
nak bantu sesiapa pun lah, nak buat rumah bui ke, nak buat benda tu, nak buat benda ni, dan nak mengajar, nak buat kuliah, nak ceramah, dan panggil pun nak sembahyang, tahajud, nak qiyamul lail, nak berzikir, nak gapo, semua tu asal amal yang baik, hak Tuhan suka, kita buat, tak mada, bahkan berhajat kepada niat yang betul, berhajat kepada niat yang baik, yang kena dengan kehendak Allah. Maka ni dia panggil niat hak kena dengan kehendak Allah, tak lain tak tidak ialah ikhlas, kerana dia bulat-bulat. Itu dia. Maka jika belum pada ni kita dia panggil pun ikhlas dah, maka teruskan. Maka itu alamat baik. Tanda baik butung insya-Allah dunia dan akhirat. Dan jika belum pada ni tak comel sangat niat kita, ada tujuan lain mari bercampur, kita pisah bersih. Pisah buai tapih buih tubik benda-benda tak molek tu. Gambar nak kepada benda tu, nak kepada benda ni, buih tubik tapih. Dan jika lepas ya sangat dan nak tubik tujuan lain tu. Maka berdoalah dengan Tuhan. Banyak doa dengan Tuhan siang malam. Buih Tuhan jadi kita hamba yang ikhlas, hamba yang baik, yang apabila buat amal apa, semata-mata jujur kerana Allah. Tak ada tujuan yang lain. Itu dia. Minta dengan Tuhan begitu jika lepas ya. Yang pentingnya, munasabah tahun baru ni kita kena hijrah, kena beki. Maka daripada sebaik-baik hijrah, baik dia panggil apa? Beki niat kita. Beki niat kita. Betul niat kita. Supaya kita tak celaka, supaya kita tak rugi. Ni kadang-kadang kita buat dah penat, susah, payah, habis harta. Ada tiba-tiba tak pahala, tidak ada pahala. Sangat rugilah kita. Itu dia. Maka para ibu bapa yang dikasihi sekalian, kemudian pengarang kita ni, dia buat data pula. Dia kata warawat Tabarani wal Baihaqi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana akhiruz zamani sarat ummati thalatha firaqin. Maka satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayat oleh Imam At-Tabarani dan Imam Baihaqi. Maka kedua-dua ni bermazhab kita, mazhab Syafi'i. Dia kata bahawa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan apabila akhir zaman, maka kita ni di akhir zaman ni sekarang ni. Hujung dah kita ni, hujung sangat dah. Itu dia. Maka alamat kiamat ni ya tiga. Itu dia. Alamat kiamat ni ya tiga. Ada alamat hahla, patut alamat pertengahan, patut alamat besar. Itu dia. Maka alamat hahla dah habis dah. Habis langsung dah. Tak tinggal sama habuk dah alamat hahla. Dah berlaku dah. Itu dia. Maka awal-awal alamat hahla ialah beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beranak Nabi itu ialah itu dah tu. Beranak Nabi itu alamat yang pertama bagi alamat kiamat yang hahla. Itu dia. Karena Nabi kita Nabi yang terakhir sekali. Nabi tak ada Nabi lepas Nabi tak ada dah. Lepas dari pada Nabi kita tidak ada Nabi dah. Kalau gitu Nabi terakhir ni makna kata dunia hujung lah. Itu dia. Kemudian alamat kiamat yang pertengahan, hak tengah-tengah. Maka banyak berlaku dah. Lolo ni kalau kita nak kira dah berlaku 80-90% dah berlaku dah. Alamat pertengahan hak Nabi royak tu. 1, 2, 3 dah berlaku dah. Maka di hari ni kita duk tunggu-tunggu apa ni? Duk tunggu-tunggu. Bukan nak ke dia, tapi ia kena berlaku semata. Tak sepong ia berlaku. Ada dia. Maka kita ni duk tunggu, ya tunggu apa? Tunggu alamat besar. Alamat besar yang ada semua 10. Maka mula sekali dengan keluar Imam Mahdi, akhir sekali naik matahari jatuh. Maka berlaku kiamat. Ada dia. Maka hadis yang kita nak baca ni Nabi duk cerita tentang akhir zaman, maka kita duduk akhir zaman dah ni. Cerak, tidak syok lagi dah. Itu dia. Maka Nabi katakan, Nabi kata idza kana akhiruz zaman, apabila datang masa akhir zaman, hujung-hujung dunia, sarat ummati thalatha firaqin. Maka jadilah umatku berpecah umatku kepada 3 puak. Berpecah umatku ai di segi ibadat kepada Allah,
Dari segi niat dalam ibadat kepada Allah tu, nah, tubik 3 golongan. Tubik 3 puak. Tu dia. Firqatun, satu kelompok, satu puak, satu golongan, ya'budunallaha khalisa. Dia ibadat kepada Allah, semaya, puasa, keluar zakat, buat umrah, buat haji, sedekah, bantu sanggah anak yatim, tolong orang tu, tolong orang ni. Nah, buat baik tu buat baik ni, baca Quran, berzikir, salawat ke Nabi, apa semua daripada amalan baik, dia ibadat kepada Allah dengan amalan baik hak Tuhan suruh tu. Nah, dalam keadaan dia tu ikhlas kerana Allah. Nah, bulat betul kerana Allah. Semaya pun tujuan kerana Allah. Puasa pun kerana Allah. Nah, keluar zakat pun kerana Allah. Sama ada dia buat orang tak siapa nampak ataupun orang nampak, tapi niat dia kerana Allah. Bukan kata niat kerana Allah ni kena buat orang tak nampak, tak, bukan begitu. Sebab niat di hati, walau depan ramai pun niat dia betul-betul situ. Kalau belakang orang ni niat tak betul juga. Sebab tu buat di hadapan dengan belakang tu bukan tempat ukur dak kata ikhlas tak ikhlas. Nah, tu dia. Tapi yalah, kalau buih dengan bentuk sunyi ni sulit, lebih bawa kepada ikhlas daripada tunjuk. Tu dia. Kalau gitu, golongan pertama, nah, golongan yang baiklah kita katanya, ialah yang ibadat semua tu tujuan dia kerana Allah. Nah, tu dia. Maka kita harap-harapkan dan berdoa kepada Allah, mintalah Tuhan jadi kita dalam golongan ni. Golongan pertama ni, golongan manusia yang ibadat kepada Allah, nah, semata-mata nak kepada redaan Allah Subhanahu wa taala, tak ada nak kepada benda lain. Nah, tu dia. Lepas tu Nabi kata wa firqatun, dan golongan yang kedua ya'budunallaha riya'a. Allah. Golongan yang kedua ni sembah Tuhan. Nah, supaya nah, semaya dia semaya, puasa dia puasa, keluar zakat, buat umrah, buat haji, dan berzikir, selawat kepada Nabi. Nah, tolong orang tu, tolong orang ni, banyak baca Quran, banyak qiyam, banyak tahajud, maya puasa, sedekah, bantu apa semua, dia buat amalan baik. Tapi buat semua tu nah, riyaan, nak tunjuk saja. Tak ada nak kepada redaan Allah, bukan kerana Allah dak. Nah, buat nak kepada nak menunjuk-nunjukkan, nak orang nampak, nak orang lihat, nak orang kelih. Supaya apa? Supaya dapat puji daripada orang. Supaya orang kelih dia ni sebagai idol. Contohnya, nah, demo ni minat kasih dia belaka. Tu tujuan. Dan gila beratus atau beribu tujuan pun, tapi tidak ada dalam 1100 tu kerana Allah tak ada. Ni ada ni. Akan berlaku pada akhir zaman ni. Tu dia. Hari ni Allahu Akbar. Ini saya tidak nak tuduh, tapi orang panggil apa kurang comel. Malaikat ada sebab. Dengan baik tu wilayah perkataan saya. Benda ni bukan nak tuduh. Nah, tu dia. Tapi benda ni orang panggil apa kurang comel benar-benar lah. Malaikat ada sebab. Sebab tak apalah. Tu dia. Hari ni orang panggil apa? Dunia apa? Dunia orang panggil internet. Nah, tu dia. Hari ni kita buat gapo ambil gambar belakang hari ni. Nah, tu dia. Apa ni? Gi sedekah sini ambil gambar. Nah, ambil gambar maka post dalam Facebook, bubuh dalam YouTube. Nah, orang panggil apa? Semaya pun orang panggil apa ni? Bubuh belakang. Tu dia. Maka dibubuh tak salah. Dibubuh tak salah. Tapi jika niat tak betul ke, nak menunjuk-nunjuk ke, repot sia-sia. Nah, malaikat ada tujuan. Kenapa ni? Kita dapat amanah dari tuan dia, buat benda ni. Maka kita buat pukul gambar sebagai tanda dalil kata kita buat sungguh. Tuan hak tu orang panggil puas hati, bahasa orang panggil tenang jiwa, kata duit hak dia buat itu sungguh, buat tak saja. Tu dia. Jika rupa lagu tu tak apalah. Tu dia. Tapi jika tidak rupa tu, kita nak buat semata-mata nak buat ni kita je, bukan amanah daripada orang hak ning sulit lebih baik. Malaikat kita nak buat sebagai contoh, nak orang lain tu buat tiru kita ratik. Tak apa. Tu dia. Itu yang kedua. Yang pertama golongan yang butung lah kita katanya ibadat kerana Allah. Yang kedua ni ibadat dia panggil nak menunjuk-nunjukkan.
Tu. Dan yang ketiga, wa firqatun ya'budunallaha liyastaqilu bihin nas. Allah ni banyak benar akhir zaman. Banyak sangat-sangat akhir zaman. Di masa kita ni pun kita boleh kelih dah. Kata sungguh berlaku. Nah, golongan yang ketiga ni ya orang panggil apa tujuan dia ibadat dia sembah Tuhan supaya dia boleh cari makan dengan orang lain. Nah, cari makan. Ibadat tujuan cari makan. Dia mau tak puji pun tak apa, tapi dia dapat benda lain. Sebagai collect dia. Tu dia. Nak ubi orang sedekah ke dia ni, hanya kena buat benda ni weh, supaya dia mau sedekah ke dia. Dia mau siap belah ke dia. Dia nak tolong dia. Tujuan nak kepada orang tu. Supaya dia dapat makan ni, supaya dia dapat benda tu, dapat benda ni, supaya orang siap belah ke dia, supaya orang nak tolong dia, supaya apa. Tu tujuan dia. Dia tak ada nak kepuji, tak ada. Hak sana dia kelai nak puji, hak ni dak ni, hak ni nak cari makan dengan agama. Banyak benar di hari ni. Allahu akbar. Nah, ambil agama nak cari makan. Nah, ada dia. Bentuk apa ni? Bentuk mengajar tapi tujuan nak kepada benda lain. Napa usung barang lagi hantar ke rumah tapi tujuan nak kepada benda lain. Bukan semata-mata tolong kerana Allah dak. Bukan semata-mata mengajar kerana Allah dak. Bukan semata-mata bantu kerana Allah dak. Nak kepada benda lain. Jadi tu rakit. Nah, ambil agama waktu rakit. Nah, cari makan dengan agama. Murah agama ni murah. Ada dia. Ni golongan yang ketiga. Allahu akbar. Maka Nabi kata apa? Fa yaqulullahu azza wa jalla lil mukhlisin. Nah, maka Tuhan kata di akhirat kelak. Tuhan kata kepada golongan yang pertama, hamba-hamba yang baik, yang ibadat kerana Allah. Nah, supaya tadi lah sembahyang kerana Allah, puasa kerana Allah, buat apa saja Tuhan suruh amalan baik kerana Allah. Nah, maka Tuhan kata kepada puak ni, katakan izhabu bihim ilal jannah. Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la wa nas'aluka murafaqata habibikal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada. Jadi Tuhan perintah kepada malaikat, ambillah puak dia pergi masuk syurga. Allahu akbar. Nah, maka inilah kita naknya. Nah, kita semaya pun nak kepada redaan Allah, nak syurga. Kita puasa susah payah pun nak redha Tuhan, nak kepada syurga. Nah, rela timbek apa tambah kapal lagi susah payah. Duk tempat yang makan ni bukan makan kita, udara bukan udara kita, susah payahnya nak buat apa semua. Tapi rela juga nak Tuhan redha, nak masuk syurga Allah. Ada dia. Ni Tuhan sugi pada syurga. Maka butungnya, benarnya, nah, dapat apa-apa yang dia nak. Fiha ma tashtahihil anfus. Nah, maka ada dalam syurga semua benda yang dia ingin, dia nak. Ada dia. Wa yaqulu lil akharaini, ataupun lil akhirin, dan Tuhan kata kepada yang lain, dua golongan lagi itu. Nah, tu dia. Wa yaqulu lil akhirin, dan Tuhan kata kepada lain lah. Dia tiga golongan. Golongan pertama al mukhlisin. Hak itulah Tuhan suruh malaikat ambil pergi masuk syurga. Dan dua golongan lagi ni Tuhan katakan imdu bihim ilan nar wal a'yad billah. Ambil puak dia pergi capuk dalam api neraka belaka. Ambil puak dia pergi capuk dalam api neraka belaka. Padahal semaya tak semaya. Padahal sedekah tak sedekah. Padahal bantu sangat yatim, ya bantu sangga. Dah wahji tak buat berkali-kali. Zakat tak buat habis ratus-ratus atau berjuta-juta duit buat. Tapi tujuan bukan kerana Allah. Nah, Tuhan perintah suruh pergi kepada api neraka. Nah, itu dia wal a'yad billah. Nah, kita minta melindunglah dengan Allah daripada dua golongan yang terakhir saat ini, minta berjauh. Dan jikalau hari ini niat kita kurang betul, niat kita kurang baik, maka kita mari betul bersama dan kita berdoa kepada Allah supaya itu jadi kita ni hamba dia yang baik, hamba dia yang apabila beramal apa ikhlas bulat-bulatkan dia. Dan waruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayat daripada Nabi bahawa Nabi bersabda, innal mura'iya yunada yaumal qiyamati bi arba'ati asma'a. Nah, sesungguhnya orang yang apabila dia buat amalan ni, dia nak tunjuk-tunjuk, nak mengenai-ngenai, nak uri kelih, nak sembahyang nak kepada puji orang ni, di akhirat kelak
dipanggil dengan pak nama. Ada pak nama fok ni. Fok apabila buat amalan pun nak tunjuk-tunjuk, nak mengenai-ngenai, nak pada puji manusia ni, dah dipanggil dengan pak nama. Yang pertama Allahu Akbar. Astaghfirullah. Panggil apa para ibu bapa semua? Dan malaikat panggil apa? Malaikat panggil ya kafir. Allahu Akbar. Panggil ya kafir. Hei orang kafir. Padahal ya orang Islam. Ada dia hiduplah ada Islam, mati pun tak tahulah Islam, tapi dipanggil wahai orang kafir. Dipanggil lagu tu. Itu yang pertama. Allahu Akbar. Yang kedua ya fajir, wahai orang yang jahat. Allahu Akbar. Wahai orang yang jahat. Padahal ya semaya tu, tapi dipanggil jahat jika tak betul dengan Tuhan. Sedekah tolong orang banyak, orang puji di dunia, tak ada orang support dia, orang pujinya. Tapi dia tak betul, dipanggil orang yang jahat. Itu dia. Lepas tu ya ghadir, wahai penipu. Allahu Akbar. Lepas tu cuba terbayangkan para ibu bapa semua dipanggil itu, bukan panggil sama seorang. Bukan malaikat panggil ya seorang, ya dak, dipanggil di hadapan orang ramai. Di padang mahsyar semua, maka manusia dan jin akan berhimpun di situ. Dan semenjak Nabi Adam sampai kiamat, banyak mana manusia sara tu dah dilahung, dipanggil dia di hadapan orang ragu tu dah. Wahai kafir. Padahal orang lain aku kenal dia ni semaya ni. Dia ni puasa ni. Oh dia ni suka sangat bantu anak yatim. Oh dia suka sangat sedekah jariah. Dan masjid berakhir buat tolong pun. Kenapa Tuhan panggil ya, malaikat panggil ya kafir? Nah, kenapa panggil ya fajir? Kenapa panggil ya ghadir? Dan yang keempat, ya khasir. Wahai orang yang rugi, wahai orang yang celaka. Itu nama dia. Oh, sosok teruk belaka. Nah, itu dia. Maka lepas tu nak berkatakan, dalla sa'yuk. Nah, sia-sia dan sesat. Ai tak jumpa apa hak membuat. Kamu semaya, kamu harap dapat pahala, tapi tak ada pahala. Kamu sedekah harap nak dapat pahala, tak ada. Dalla sa'yuk wa batala ajruk. Allah. Dan hilang tak batas semua pahala. Tak ada. Rupa kamu buat jami' ibadat tapi tak ada pahala. Dah batas semua sebab apa? Niatmu tak betul. Nah, fala khalaqa lakal yaum, maka mu tidak ada nasib baik pada hari ini. Tidak ada nasib baik bagi kamu, tidak ada pada hari ini. Nah, iltamis al-ajra mimman kunta ta'mal lahu ya mukhadi'. Allahu Akbar. Dan gilah cari ambil pahala daripada orang-orang yang kamu buat untuk dia hari itu. Dah mun dia puji tu dia, mungkin ambil pahala dia dah. Nah, tu dia. Mun nak benda tu nak ambil pahala. Ya penipu, wahai penipu. Allahu Akbar. Kalau gitu, para ibu bapa semua, sama-sama kita sedar bersama. Kerana benda ni bukan main. Benda ni sangat-sangat bahaya sekali. Ada dia. Kemudian, kata pengarah kita, dia kata apa? Thumma'lam. Thumma'lam. Maka di telah-telah ni, para ibu bapa, seperti biasalah. Jadi kita ni, majlis kita, setiap hari Rabu, bagi dengan saya ni, muzakarah dengan saya akan mengajar, baca kitab, batu hurai. Lebih kurang sejam. Ambil daripada pukul 2 sampai pada pukul 3. Dan lepas tu kita buka soalan. Buka soalan ni sama ada melalui orang panggil apa komen di bawah lesut tu atau dengan melalui telefon masuk. Dan melalui telefon masuk. Dan maka rakam tu 092, tak ingat dah gapo lagi waktu tu. Orang panggil apa telefon tu. Maka orang panggil apa bolehlah dan nak telefon masuk ataupun nak tulis soalan di bawah tu. Maka jikalau ada soalan kita boleh jawab insya-Allah. Kalau gitu kita nak hurai lagi bela-bela. Jika ada boleh telefon masuk atau boleh tulis, maka kita jawab soalan insya-Allah. Itu dia. Maka walau bagaimanapun supaya tak rugi masa, kita hurai bela-bela. Jika ada kita jawab, tak ada pun kita hurai tapasuk sampai pukul 3.30 insya-Allah. Itu dia. Maka kata pengarah kita, maka kata pengarah kita dia kata apa? Kata summa'lam, dan ambil tahu olehmu akhil habib,
wahai saudaraku yang dikasihi, annama yuzanu fil mizan min a'malil 'abdi yaumal qiyamah ma huwa maqbulun 'inda Allah ta'ala. Yata kemudian ambil tahu olehmu wahai saudaraku yang dikasihi, bahawa benda yang ditimbang. Jadi akhirat esok ni kena timbang. Timbang amalan. Itu dia. Ya ada dosa, ada pahala. Maka ni dia royak kepada kita pahala. Dia kata sesungguhnya dia panggil pahala yang ditimbang. Nah, daripada amalan seorang hamba ni di hari kiamat nanti. Jadi amalan yang orang panggil apa yang manusia buat ni akan ditimbang, amalan baiklah akan diletak dalam neraca kebajikan tu ialah ma huwa maqbulun indallah, ialah amalan hak Tuhan terima. Amalan hak Tuhan terima, la kullu ma amila bihi fi hayatihi minas salihat, bukan semua amalan hak ia buat dah. Nak boleh neraca pahala tu, nak boleh neraca pahala tu sebab nak timbang dengan hak dosa nu. Nah, tu dia. Bukan semua amalan baik kita buat, bukan. Tu dia bukan. Bukan misalnya kita semaya ni, orang panggil semenjak masuk ke balik kita atau semenjak halah kita sampai kita mati ni, kita semaya 100 juta kali misal, juta rakaat misal kata juta rakaat. Kalau gitu adakah sejuta rakaat ditimbang, dibubuh, diletak dalam neraca amalan baik? Tidak. Nah, itu dia. Tidak, bukan begitu juga. Orang panggil puasa, juga keluar zakat, juga buat haji wa umrah, juga baca Quran, juga orang panggil berzikir, juga salawat ke Nabi, juga amalan lain lagi, amalan baik. Itu dia. Bukan semua dak, bahkan hak Tuhan terima. Hak Tuhan terima itulah jadi pahalanya. Dia tak terima buat saja tak ada pahala. Wah, tak ada pahala pergi buh ke mana lain neraca. Tak ada lagi letak lain neraca baik sebab tak ada pahala, bukan pahala. Walau rupa comel amalan baik tapi tak ada pahala, tak ada lagi letak. Tak ada lagi letak. Itu dia. Sebab tu dia kata comel kepada kita, dia kata ialah amalan hak Tuhan terima saja, itulah amalan baik akan diletak dalam neraca baik. Supaya kita timbang dengan amalan jahat tu, dengan dosa-dosa tu. Berat lek mana? Dia berat lek baik ke bertuah lah. Dia berat lek jahat maka celaka lah. Itu dia. Kalau kita katakan fala qimata li a'malin ghairi maqbulatin mahma kanat 'azimatan wa katsirah. Itu dia. Maka tidak ada harga bagi segala amalan yang tak diterima walaupun sangat-sangat banyak dan besar. Dah tak ada guna. Itu dia. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nak nyuma apa sikit? Ya. Anak dia taruh duit di tanakan tu, cara kata omsak, dia kata tak ada anak. Ya. Kayaknya dia taruh anak tak ada suruh. Jadi 3 tahun tu dia beri 20,000. Apa jadi hak 3 tahun 20,000 tu kita boleh makan keduk. Tanakan tak ada anak. Tanakan gapo tu itu mak tu. Tanakan gapo? Titanic. Bukan tanakan Islam lah. Ada. Maka jika kalau taruh dengan bentuk omsap pada galik duit hak lebih dari pada kita taruh tu, hak lebih lagi tu duit dak biar belaka. Dak biar. Dia 3 tahun dia 20,000. Dah lah ya lagu tu lah galik 99% tu dak biar. Ya kalau bentuk omsap lagu tu belaka. Jadi jika kalau tak ada anak, tak ada. Tapi waktu tu dia panggil nak jelas lagi kan kena kita tanyalah dia panggil jawab. Jika kalau bukit anak tu berapa? Tapi kalau kelih zahir tu dia nak adik anak dah lah kalau kelih zahir tu. Sebab kita tahu duit dah tanakan, tak kira lah kita boleh ambil kalau dah taruh ya. Ada lebih ya bukan kita. Walaupun masuk dalam baci kita. Sebab tu pada golek tu dia panggil dok biar lah pada golek tu. Dari 2-3 tahun dia 20,000. Kalau gitu cara hak comelnya itu cara buatnya ambil duit tu dia panggil dia buat benda hak agama boleh suruh apa izin boleh buat tak apa.
Kena zakat kau siapa pada biar yukuk lah kan. Ya tu lebih baik sekali lah, lebih selamat sekali ya. Sini di pipung atau sambil lah. Ya. Gitu dah. Gitu. Ya. Dia tak ada, boleh-boleh tak ada. Ya gini. Sebab apa? Sebab kita kena pongkan waikon. Sebab apa? Sebab Nabi lari. Nabi kata apa? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Nabi kata mana-mana daging darah. Daging darah ni ia jadi daripada makan ni. Tapi daripada makan yang haram. Maka Nabi kata orang yang makan benda haram, sama ada barang tu haram dan duit tu haram, dia beli dengan duit haram, maka siapa-siapa yang duk makan benda haram, Nabi kata apa? Maka orang ni neraka utang baginya. Sebab takut situ tu. Takut situ tu, habis tu kita dia panggil tak usah gunalah, tak usah makanlah duit ni. Kita buat. Dia maksudnya 10 tahun, 15 tahun lah, di 10 tahun tu kita nanti ke zakat dok dia lah. Ya, kita boleh beri kepada orang panggil seperti Baba Zu, dia duk kutip atau dia panggil duit dak biar dia buat jamai apa tu boleh beri kepada Baba Zu boleh. Atau beri ke orang lain lagi pun tak apalah, ya boleh ambil dia panggil jalan keluar, ambil duit tu pergi buat benda hak tu hak izin ya. So ada tak boleh ke tak tahu kalau kau tidak dak biar boleh makan dah 2 3 tahun dia beri sekali. Ya. Baru 2 kali lah barunya jadi taruh petak tak pernah ambil kena pergi ke dok dia dah. Ya. Ada sikit ni tak apa dah ambil visa dok dia lalu. Ya. Lagi tu sama terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, maka bagi siapa yang ada soalan tanya boleh insya-Allah. Nah. Baik, maka belum daripada kita nak masuk hurai apa yang kita hurai saat ni, dah kita clear sikit ada soalan yang ditanya dalam khambin ni. Nah. Dia tanya kata, dan jikalau kita buat, kita semaya, kita ada kecebak ikhlas kan ni, buat kerana Allah. Itu dia. Maka jikalau kita buat ni, kita semaya, kita bantu anak yatim, kita sedekah, kita buat gapo tu supaya kita lobo-lobo kepada masuk syurga Allah dan supaya kita selamat daripada api neraka, maka hal lagu ni kira kena. Hal lagu ni tak apa lagu ni. Lagu ni tak apa. Walaupun hak comel tak apa lagi. Tak apa pucuk lagi. Hak comel ni, dia buat ni ibadat, tak kira lah ibadat apa-apa, dia tak ada nak ke syurga, tak ada nak ke lari pada neraka, tak ada selamat daripada neraka, tak ada nak kepada masuk syurga. Semata-mata buat kerana Allah. Hak ni hak pucuk su. Tapi jikalau kita ni tak sampai tahap tu, bukan kita ibadat, ya nak Tuhan redha, nak selamat daripada api neraka, nak masuk syurga. Hak ni pun dikira ikhlas dah. Hak ni pun dikira ikhlas juga. Itu dia, boleh pahala insya-Allah. Dan dia panggil apa, tak sia-sia lah jika kita niat lagu ni. Nah, itu dia. Maka soalan dia tanya kerana dia kata kunti tengna lamat sohmai. Dia panggil pakai krim, pakai gapo lah, lebih-lebih lagi perempuan lah, lelaki tak ada lagu tu. Nah, tu. Maka dia panggil pakai kita tengna, dia panggil wit tebah tu. Apabila kita ambil air semaya ni, ia air bersera kena kulit kita ke tak? Tu dia. Jikalau bersera basah sampai ke kulit tak apa. Tebal pun tak apa. Yang penting asal bersera. Tapi pada golek tak bersera lah pada golek. Sebab ia muka krim ni jenis biasanya krim pula dah. Dia licin, dia gapo apa gitu gini. Lepas tu dia orang panggil tak masuk mana dengan air pada goleknya. Ya, tu air payah serah dengan krim ni. Sebab tu nipis pun payah nak serah dah. Apakah tebal? Itu dia. Tapi jika kalau berserah tak apa. Hak tak berserah ya tak boleh. Bukan masalah nipis tebal. Bukan masalah nipis tebal. Nipis dia tak berserah tak boleh. Tebal dia berserah tak apa. Itu dia. Tapi pada golek dia tebal ia payah nak berserah. Tak sampai kepada kulit. Itu dia. Sebab tu perempuan-perempuan yang pakai tu dia krim tebal dan dia panggil produk shock siapa air tak siapa, maka ni dia panggil pisah basuh dulu. Basuh krim tu dulu, lepas tu ambil air semaya. Itu dia. Maka tak usah saya lah. Kata apa tu kena makan semula. Jangan saya. Kita membesarkan perintah Tuhan lebih baik daripada kita daripada saya kepada janggut kita. Tak dia panggil perugi kita meniaga.
dah celaka kita jikalau kita utamakan jangok kita daripada sembahyang. Jangan dia panggil supaya aku jangok walau tinggal sembahyang pun tak apa. Hak lagu ni rugi. Hak lagu ni celaka. Nah, itu dia. Maka di sini, dengan saya tak ada sedia tiada pada awal, tapi berpihak kecek bab ni saya teringat satu kisah yang berlaku di tanah Arab. Dia sangat jangan jadi pelajaran besar bagi kita semua para ibu bapa, saudara-saudari muslimin muslimat. Iaitu ada seorang perempuan Causau malam nikah lek malam. Maka duk makan duk tengah jok petai lagi dah. Nak nikah orang panggil Pak Aisyah ni. Dia panggil Pak Asar tu belum ngori duk makan dah. Dia panggil tak boleh nak uwi ke dia lah perempuan ni yang jangan uwi ke dia. Tak salah. Itu dia. Maka duk berjangok. Itu dia. Siapa orang nak sudah dah jangoknya. Tu tiba-tiba orang bel maghrib. Tu dia. Lepas bel maghrib, Causau kata Buti aku nak semaya ustaz. Buti lah makan ni. Aku nak semaya kata Causau tu. Berjuru. Masya-Allah. Dan kita nak perempuan semacam ni hari ni. Ada dia. Nak semaya ustaz. Maka balah nak orang makan. Orang teng nah. Sebab apa? Ia kena teng mai. Demi semaya ia tu baby. Dan kena makan semula. Letih. Bagian ni bukan pasal menyakau bok gitu, bukan nyapu piang-piang gitu mudah-mudah dak. Dia kena lain, kena cengeng duk main dengan dia tu. Sebab tu katina makan masa. Padahal tak banyak sekali tapi ya halasi ni kena beringat, kena lain, kena apa? Buat lambat. Maka orang panggil cantang naik tak sih. Siapakah Causau kata tak apalah aku tambah duit. Tapi buti dulu. Aku nak semaya dulu. Ini perintah Allah. Tak dengar kat orang duk ban. Allahu Akbar. Perempuan yang kita duk tunggu-tunggu duk cari-cari perempuan dah berlaku banyak dalam masyarakat kita perempuan yang mengutamakan perintah Tuhan, membesarkan perintah Tuhan daripada apa semua. Walaupun hari ni hari fisik bagi dia dah. Besar sekali dah hari ni. Tak ada perempuan. Dan hari yang terbaik bagi dia hari-hari tangan. Sebab dia fisik gitu. Dia mau ikut dia nak apa boleh gitu. Dan dia berasa kata dia jamak sekali gitu. Itu dia. Tapi perempuan ni tak. Tu. Maka pergi bangun niat semaya. Itu dia. Semaya sudah, mari duduk semula. Jangan makan semula. Itu dia. Makan. Itu dia. Sehingga sudah. Sudah. Belum orang baik isyak. Sudah. Tapi sudah makan, dia mati. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dalam Causau. Mati dalam makan jangoklah kita kata sejangok dah lah sebab sudah dah makan. Tapi mujurlah dia semaya dah. Pada kalau dia rela tak apalah semaya kokol semaya membelakangkan semaya. Membesarkan hak jangok ni depan. Maka dia akan diseksa semaya satu waktu yang dia boleh semaya tapi tak semaya mati yang gitu. Bagaimana? Satu waktu bagaimana berpuluh-puluh ratus waktu yang kita tak semaya. Quran tu macam-macam. Ada dia renginya semaya tak menghargai. Ada. Kerana mati ni dia tak pilih masa. Tak boleh tempat. Dia datang setiap masa, setiap tempat. Dia kata apa aja. Ada dia. Kalau gitu, pilihlah pada golek tak berserah. Sebab tu kena beringatlah. Itu dia. Mereka yakin kita berserah tak apa. Tak apa. Dia kata hak ni masuk lagi buat haji. Dia kata kita pergi buat haji, maka masa tawaf ni kita kena ambil air semaya lagu mana? Tu dia. Hak ni dia paling comel dah. Dia panggil apa? Dia bagi setiap tasih tu ya ada mursyid. Ada mursyid dia orang yang mujib nasihat. Wayak cara-cara buat haji apa semua. Maka susahlah. Dan kita faham dah soalan daripada saudara kita faham sekali.
Kerana apa? Kerana di tempat tawaf tu ya ada campur gaul tina jaka. Maka payah benar-benarlah nak jaga air semaya. Lebih-lebih lagi kita orang lelaki, perempuan hingga perempuan tu pun dia panggil kena jaga juga, kena ingat juga. Tapi okak nak selamat daripada jatuh biak semaya tu dalam masa tawaf bagi perempuan tu banyak daripada lelaki. Sebab dia pakai biasa pakai peketi. Dia tu pakai semua tudung pun semua malaikat muka ya hak zahirnya ngapa gitu ngata apa tangan apa gitu gini. Nah, tu dia. Atau hatinya dak. Dia lengan, luar kaki, luar apa semua tu. Nah, menyebabkan mudah sangat nak biak semaya. Sebab tu dia panggil pun dia tawaf tu nak buat lagu mana ya kata ni. Tu dia. Maka ni nah ya ada beberapa pendapat daripada para ulama lah. Nah, tu dia. Iaitu kita kena taklid orang panggil apa mazhab yang orang panggil apa kata bertepuh dengan perempuan ni tak atur semaya. Nah, itu dia. Iaitu 3 mazhab lagi lah, 3 mazhab lagi. 3 mazhab lagi iaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki. Tiga-tiga tu tak atur. Tapi yang berbeza di antara Hanafi dengan orang panggil apa iaitu dua ni. Tapi tiga-tiga tak atur belaka. Tepuh tu tapi syarat. Hanafi tak ada syarat asal, tak kira. Bertepuh ni dengan nafsu tak nafsu tak atur semaya. Tapi kalau mazhab Hambali dengan Maliki ni ya syarat jangan tepuh dengan nafsu, baru tak atur. Tapi masa tawaf tu tak nafsu tak ada syarat dah ketika tu. Nah, tu dia. Dan dalam pendapat ulama habaib para habib di tanah Yaman dan yang bermazhab kita Syafi'i ini dia kata cara keluarnya kita ambil semaya wi sempurna. Dia hak wajib hak sunat kita buat semua. Tu dia. Dan kita panggil apa niat di hati panggil apa tak atur tak batal air semaya dengan bertepuh dengan perempuan. Supaya taklid mazhab lain jugalah. Gitulah lebih kurang supaya nak kena orang panggil darurah bercaping. Nah, maka cara tu kita pergi haji wa umrah kita kena tanya orang panggil apa tak sah dan musyrik ya hurai lagilah wi jelas supaya kita mudah nampak gambar apa gitu gini. Dan ketika nak patibak sungguh tu. Sebab kalau royak pun dia lupa kata. Nah, tu insya-Allah. Jadi dia tanya kata jikalau seorang ni ada seorang wakil ke dia lah, wakil ke dia suruh dia tu duit ke orang seorang. Dia ada seorang serah ke dia duit minta tolong dia tu ke seorang. Tiba-tiba dia hak terima duit mari tu dia tak ada sendiri dak, dia ke orang lain dia boleh ke dak dan dia berdosa ke dak. Tu dia. Maka jawabnya jika kalau tuai pertama tu dah ia serah ikutlah mu nak sendiri ke atau mu nak orang lain ke jika mu nak sendiri pun tak ada gapo jika mu tak ada mu nak serah orang lain pun tak ada masalah. Yang penting wi sapa duitku kepada orang yang aku nak beri tu. Jika kalau rupa lagu tu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, tu dia, tidak ada masalah. Dan jika kalau ia serah kita saja yang kena dan orang lain tu dia tak rela, dia tak harap, maka ketika tu kita salahlah kita tu. Kita salah. Nah, wal duit siapa pun salahlah kita salah. Kita buat benda yang tak comel tak betul lah. Dan kita lagi minta maaf kepada tuai hak wakil kita tu. Nah, wakil kita minta maaf ke dia. Nah, tu. Dia kata temgen torasap ni. Nah, kalau solat malam ni kita kira mahal daripada waktu siang hari. Dah, tu dia. Tengah hari ni kita panggil po 3 kok. Kalau 20 kok tu, panggil po jadi 3 kok. Jadi kena bayar 23 kok. Dan jika kalau malam 20 nekok naik kok nah. Itu dia. Maka jawabnya boleh ke tak kita buat lagu tu kita tuai hak mujuk kita menego dengan bodekan temgen ni.
Kita meniaga lagu tu, orang mari temgun 20 kok, kita ambil kabur ikan 3 kok. Tu dia. Maka ia ni buat tak sama ni. Tengah hari, siang hari ambil daripada buku ni pagi sampai buku ni petang ni. Tu dia yang ambil 3 kok. Dan sekali tu dia panggil 3 kok misal kata, ataupun 20 kok 3 kok. Kalau 40 kok 6 kok gitulah. Setiap 20 kok 3 kok. Tu dia. Tapi lek malam ni setiap 20 kok naik 6 kok kabur ikan dia. Jawabnya boleh ke tak? Dan jawabnya, maka jawabnya boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, boleh, harus. Tu dia. Kerana ya ada pakcai lah kita lek malam ni, kita mengatuk, kita bergapo, lagi pula dia panggil apa kerja apa. Maka yang naik pun tidak ada masalah. Tu dia boleh. Jika lebih-lebih lagi tuai hak nak term tu ya redha, tak ada gapo lah, sama-sama redha ke. Tapi kena withhold dulu supaya tak ada masa muka lepas pada tu. Tu. Baik. Maka para ibu bapa, siapa yang ada soalan telefon masuk pun boleh. Ada rakam telefon yang panggil tim dengan kita bui, atau dia nak tulis dalam komen ni pun boleh. Masuk ada lagi lebih kurang 5 minit. Itu dia. Maka celah-celah ni kita kembali klik kepada huraian kita yang tinggal saat ni. Ia kata bahawa amal hak diterima tu di akhirat kelak tu ialah amal hak diterima. Itu dia. Dia kata dok bia tidai ma ton ma cai mul. Jadi dia buat dok bia dari pertanakan. Lepas tu dia guna habis dah. Guna ni tak kira lah guna wak beli tu sama ada wak berminyak mutu ke, atau wak beli barang main ke, ataupun wak makan nasi kabu, beli air pun semua tak kira lah. Tu dia. Lepas tu kita ambil duit lain mai ganti, boleh ke tak? Tu dia jawabnya tak ada beza apa, sama je. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh basuh dosa yang kita buat dah tu. Tu dia. Yang kita buat dah tu kan dosa. Maka gigati pun tak hilang dosa dah. Tak hilang dosa dah. Ya lain ya lain kalau puasa lagi. Puasa lagi bahasa lain. Puasa lagi bahasa lain. Bagaimana? Kita butai dulu. Kita butai dulu. Jadi duit kita tak ada landuk di orang. Yang ada ni dia panggil dog biar yang ada ni di kita. Misal kata. Tu dia. Maka kita ni bukan guna dog biar ni. Kita butai dulu, ambil guna sama tara, lepas kita bayar klik. Lepas tu kita jika rupa lagu ni tak apa. Rupa lagu ni hingga. Sebab kita bukan guna duit dog biar tu. Bukan guna dia dak makan tu. Dak kita pinjam dulu, nak ganti semula. Tu lain sikit ai. Adapun kita ambil makan dah tak ada niat nak ganti pun dak. Buat belakang-belakang ni mari tahu misal kata, tak boleh guna dak biar dosa tu. Itu ganti klik. Ganti klik pun tak ada dah. Tak ada dah sebab apa orang panggil pun luput dah. Tak lupa dua tu. Yang pertama, ia guna dak biar dah. Guna makan duit dak biar dah. Hak ni dosa dah. Kalau mai ganti belakang pun tak ada boleh ubah gapo dak sekali. Soal laginya, ada duit, dak biar di tangan dia ni, ia nak guna ke benda hak boleh buat lah. Nak beri kok buat jamai, buat gapo apa semua gitu. Tu dia. Tiba-tiba ia berkepik ketika ni duit tak ada, duit sekubur tak ada. Sekubur tak ada ni. Ada di orang. Atau boleh nak bayar setagi misal kata. Ataupun nak buka haji, dia panggil 3 hari lagi nak buka haji duit. Tak ada sekubur habis nak makan. Tu dia. Lepas tu dia ambil dulu, ambil butai ambil mari guna dulu. Lepas tu nak bayar semula. Hak lagu ni tak apa. Tak apa. Sebab dia tak makan duit dak biar lagu tu. Tu dia. Dia berbeza dengan Hasan ni. Tu dia. Maka seminit lagi maka ni solat terakhir lah. Solat terakhir. Jadi dia kata dia panggil beretina ni dia panggil yid pun. Gapo yid? Yid ni wak panjang ke wak betul gitu berkali. Ada dia wak kamu khitim wak betul. Kalau betul wak khitim gitu berkali saya faham lah. Kalau faham silap pun maaf lah. Tu dia. Maka boleh ke tak retina wak lagu tu? Tu dia. Maka kelihlah tujuan dia wak gapo? Tujuan dia wak lagu tu kerana apa? Jika dia nak tunjuk-tunjuk kepada orang yang sah nikah, yang ajnabi, maka haram. Buat lagu tu nak tunjuk kepada orang lelaki yang sah nikah dengan dia, supaya orang kenal ke dia apa gitu gini. Jadi fitnah. Supaya tak mau jangok dia kalau buat lagu tak boleh. Ataupun dia ni orang rumah tangga dah, ada suami dah, maka dia buat tu
Dan supaya nak wi suami dia ni dia panggil apa? Kelih kau tambah kasih serah dia. Wi ni kau makin jangan di mata suami dia. Lagi pula suami dia pun suka sangat dia buat lagu tu. Kena we isteri kurang betul. Kena we isteri rambut keriting aku ni. Maka kita buat untuk suami kita tidak ada masalah. Nah, itu dia. Maka tu lebih kurang dan muzakarah kita pada petang yang pada tengah hari ini. Dan insya-Allah hari Rabu depan kita sambung lagi. Nah, maka pada hari ini sekadar ini saja. Nah, maka saya sudahi dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.